Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah ustazah akan mengajar kamu tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey, pelajaran tauhid, iaitu tajuk pertama kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebelum tu ustazah nak perkenalkan diri. Ustazah Siti Asmah binti Rosli, boleh panggil Ustazah Asmah sahaja. Okey, insya-Allah ustazah akan mengajar kamu untuk mata pelajaran tauhid. Okey, insya-Allah. Okey, hari ni kita nak belajar apa itu qada dan apa itu qadar. Iaitu beriman kepada qada dan qadar ni termasuk dalam rukun Islam keiman. Rukun iman. Okey. Kita nak tahu apa itu qada, apa itu qadar. Ada perbezaan tak antara qada dan qadar ni? Okey. Okey, kita pergi kepada pengertian qada dahulu. Okey, qada. Apa yang dimaksudkan dengan qada? Qada ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, contoh qada apa? Satu, contoh yang pertama, berlaku kematian. Okey. Yang kedua, memperoleh kekayaan. Yang ketiga, berlaku kesusahan. Yang keempat, berlakunya jodoh pertemuan. Okey, saya terangkan cara mudahnya. Maksudnya qada ni adalah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Contoh, berlakunya kematian. Okey. Itu berlaku kerana pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali dah. Okey, kita mati bila ni Allah dah tentukan daripada dulu lagi. Daripada kita tak lahir lagi ke atas dunia ni. Allah dah tentukan bila kita mati. Cuma kita je lah tak tahu bila kita mati. Okey? Yang kedua, memperoleh kekayaan. Maksudnya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang yang kaya. Adakah bila kita diberi nikmat kekayaan ni kita gunakan sebaiknya? Adakah kita bantu orang susah bila Allah beri kita kaya? Macam tu kan? Seseorang itu kaya atau miskin pun Allah dah tentukan daripada azali. Daripada dulu lagi, sebelum kita lahir lagi Allah dah tentukan. Okey? Jadi kita tak boleh. Contoh kalau kita miskin, kita janganlah salahkan Allah kenapa jadikan kita miskin. Mungkin Allah tahu kalau Allah beri kita jadi seorang yang kaya ni, kita lupa diri, kita sombong, kita tak nak bantu orang susah. Sebab tu Allah tak bagi kita kaya. Okey? Apa yang Allah dah tentukan untuk diri kita ni, sama ada kita kaya ke, kita mati bila ke, itu semua Allah dah tentukan daripada dulu lagi, daripada sebelum kita lahir lagi. Okey? Yang seterusnya, berlaku kesusahan. Contoh, tiba-tiba kamu ada rumah kamu dimasuk, nauzubillah lah kan, mohon dijauhkan lah. Okey, dimasuk perompak, pencuri. Berlaku kesusahan lah maksudnya. Okey, tiba-tiba Allah beri ujian. Okey, bila Allah beri ujian pada seseorang hamba-Nya, okey, seseorang manusia tu, bukan Allah tak sayang pada kita, tapi Allah nak mendekatkan diri kita lagi pada Dia. Okey, bila kita susah ni kan, biasanya kita akan ingat siapa? Kita akan ingat Allah. Bila kita terlalu banyak diberi nikmat, Allah tak pernah beri kita susah, jadi kita ni mungkin akan lebih jauh daripada Allah. Bila Allah bagi kita kaya, kita lupa nak solat, kita lupa nak bersyukur, kita lupa nak bantu orang. Jadi kita semakin jauh pada Allah. Jadi Allah beri kesusahan supaya nak dekatkan kita ni pada Dia semula. Ingat balik, dulu masa aku kaya, aku lupa siapa yang beri kekayaan ni. Jadi Allah ni dia berkuasa untuk bila-bila masa dia nak tarik balik kekayaan yang dia bagi, nikmat yang dia bagi tu. Jadi kita tak boleh sombong dan lupa. Okey? Asal usul kita. Okey, kita jangan lupa Allah ni dia berkuasa untuk beri kita kaya, dan dia boleh juga tarik balik kekayaan yang kita miliki, kepandaian sekalipun. Okey? Kalau kita pandai, jangan kita sombong. Okey? Kita kena sentiasa merendah diri. Bila kita pandai, kita boleh bantu kawan kita, kita ajar kawan kita. Sebab apa? Bila ilmu ni kita berkongsi dengan orang lain, kita ajar orang lain, insya-Allah ilmu yang kita dapat tu berkat, akan kekal lama. Okey?
Okey, yang seterusnya berlakunya jodoh pertemuan. Okey. Jadi pertemuan contoh kan, pertemuan ibu dan ayah kamu, lahirnya lah kamu. Itu kan. Maksudnya jodoh pertemuan sama ada kahwin muda ke, kahwin lambat ke, itu semua Allah dah aturkan. Allah dah susun cantik-cantik dah. Jadi kita ni hanya mampu berdoa dan berusaha sahaja. Sebab Allah ni tahu apa yang terbaik untuk hamba dia. Okey, itu adalah qada, iaitu pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Okey, kita pergi kepada pengertian qadar pula. Okey, apa yang dimaksudkan dengan qadar pula? Okey, qadar ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Okey, terhadap semua makhluk. Iaitu contoh dia, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, pesakit ni dia meninggal dunia sebab apa? Sebab dia demam denggi berdarah. Okey. Contoh yang kedua, kekayaan harta Abdul Rahman bin Auf kerana perniagaannya yang jujur. Allah beri kaya pada sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf ni sebab apa? Sebab dia berniaga dengan jujur. Jadi Allah beri dia kaya. Bila dia kaya tu dia tak lupa, dia bantu orang-orang yang memerlukan. Okey, jadi Allah ni beri kekayaan pada dia sebab dia ni seorang yang jujur, seorang yang baik hati, dermawan, suka bantu orang yang memerlukan bantuan. Okey, yang ketiga, contoh ketiga, disebabkan seseorang itu malas bekerja, kini beliau hidup dalam kesusahan. Bila seseorang ni dia malas bekerja ke, dia malas belajar ke, kan? Contoh yang dia bagi ni, dia malas bekerja lah. Jadi bila dia malas bekerja, beliau sekarang hidup dalam kesusahan. Ustazah nak bagi contoh kamu. Contoh, kalau kita ni seorang murid, kita ni seorang pelajar, tapi kita ni malas nak belajar. Jadi agaknya kita boleh berjaya ke macam orang lain yang berjaya tu? Orang lain yang berjaya tu dia belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau kita nak berjaya tapi kita tak nak jadi macam kawan kita, kita nampak dia berjaya tu bukan dia berjaya dengan tiba-tiba. Dia usaha, dia belajar sungguh-sungguh, dia rajin, tak tahu dia tanya. Itu jadi layak. Jadi Allah beri dia kejayaan. Dia berjaya dalam peperiksaan sebab dia berusaha sungguh-sungguh, dia rajin, tak tahu dia tanya. Okey, sama juga macam kita bekerja. Kalau kita malas bekerja, jadi tak hiraulah kalau hidup kita susah sebab kita malas nak kerja, kita kerja main-main. Okey, kerja sekejap datang, sekejap tak datang. Jadi tak mustahil bila masa bos kita boleh berhentikan kita sebab kita tak kerja dengan baik, kita tak kerja dengan bersungguh-sungguh. Okey, yang seterusnya, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Okey, pasangan yang bertemu jodoh pada usia muda. Allah dah tentukan dah pasangan ini bertemu jodoh pada usia yang muda. Okey, contoh macam adik ustazah kan, dia berkahwin pada umur 20 tahun. Okey, suami dia pun umur 20 tahun. Pada waktu tu dia belajar lagi. Jadi Allah dah tentukan dan Allah tahu mereka mampu untuk berkahwin pada usia yang muda. Itu adalah ketentuan Allah untuk semua makhluknya yang azali. Okey, ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk dia. Okey, seperti contoh-contoh yang tadilah. Okey, nampak je perbezaan antara qada dan qadar. Qada, saya ulang balik, ialah pelaksanaan sesuatu perkara mengikut ketentuan Allah yang azali. Contoh dia apa? Berlaku kematian. Okey, manakala qadar pula ialah ketentuan Allah yang azali terhadap semua makhluk. Contoh dia, pesakit meninggal dunia kerana demam denggi berdarah. Okey, nampak ya perbezaan antara qada dan qadar, insya-Allah ya. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada unit 1.1, iaitu hukum beriman kepada qada dan qadar ni. Apa hukum dia? Okey. Dekat sini dia ada perbualan antara dua orang, abang dan adik. Okey, adik ni dia bertanya dekat abang dia. Dia kata, "Abang, apakah hukum beriman kepada qada dan qadar?" Okey, abang dia jawab, "Hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun iman yang 6." Okey? Saya ulang balik, hukum beriman kepada qada dan qadar adalah wajib kerana ia termasuk dalam rukun iman yang 6. Okey, rukun iman yang 6. Jadi kita sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada qada dan qadar kerana beriman kepada qada dan qadar termasuk dalam rukun iman 6 perkara tu. Okey? Boleh ya? Okey, saya teruskan dengan dalil beriman kepada qada dan qadar pula. Okey, dalil ataupun bukti yang menerangkan tentang
kita kena beriman kepada qada dan qadar ni. Okey, dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar ayat 49, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, sesungguhnya kami ni siapa? Allah lah. Okey, menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Okey, Allah ni diciptakan kita manusia ni bukan saja-saja dicipta manusia dekat atas muka bumi ni. Ada dia punya tanggungjawab, ada dia punya tujuan dia. Kita sebagai manusia yang mana makhluk yang paling orang kata sebaik-baik ciptaan Allah, kita lah manusia sebab kita diberi akal fikiran. Okey, jadi kita boleh fikir mana baik mana buruk. Kita tak sama dengan haiwan. Okey, haiwan memang diberi otak tapi dia tak boleh fikir mana baik mana buruk, tapi dia sayang, dia ada sifat kasih sayang. Jadi kita manusia, kenapa ada manusia sekarang ni kejam, okey, ada yang tidak bersifat kemanusiaan, tidak berperi kemanusiaan lah orang katakan. Maksudnya ada sampai dia tak sayang anaknya kan. Dia boleh bunuh ahli keluarga sendiri sebab dia dah hilang kewarasan akal. Dia tak boleh fikir dengan baik. Jadi Allah beri kita akal fikiran, jadi kita kena fikir dengan baik. Okey? Okey, kita gunakan sebaiknya akal fikiran yang Allah beri. Cakap, kena fikir dulu. Adakah bila kita cakap ni boleh buat orang terasa, boleh buat orang sakit hati? Sebab satu Ustaz nak ingatkannya, bila kita bercakap, okey, bila kita bercakap, kalau orang yang dengar percakapan kita ni, kadang-kadang kita tak sedar kita ni dah buat orang sakit hati. Jadi kita berhati-hati dan kita fikir dulu apa yang kita cakap ni orang suka tak? Allah suka tak? Nabi suka tak? Okay, jadi kita cakap bila perlu. Okay, bila kita tak perlu, kita tak perlu cakap. Okay, kalau kita cakap ni boleh menyakitkan hati seseorang dan kita tak minta maaf pada dia, bahaya. Okay, kalau kita meninggal dunia, kita tak sempat minta ampun pada dia, jadi kita akan susah nanti di sana. Di akhirat nanti kita akan susah. Kita kena cari dia sampai jumpa untuk minta ampun. Okey, masa tu terlalu ramai manusia. Jadi adakah kita dapat jumpa dengan orang yang kita buat salah tu? Belum tentu lagi. Jadi kita kena, sebab tu kita kena amalkan sebelum kita tidur. Kita kena amalkan untuk memaafkan orang, memaafkan semua orang. Dan kita minta maaf juga dengan orang. Sekiranya kita rasa kita ada buat salah, kita minta maaf cepat-cepat dengan orang tersebut. Okey, kalau dengan Allah, insya-Allah Allah ampunkan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun dosa-dosa hamba dia ni. Tapi dengan manusia, kalau ada orang tak sakit hati dengan kita, terluka, terasa dengan kita tapi kita tak minta maaf, macam mana? Okey, jadi kita kena hati-hati. Okey, saya teruskan dengan apa yang perlu kita tahu, okey, tentang tajuk beriman kepada qada dan qadar ni. Okey, Allah memerintahkan kita agar meminta pertolongan kepadanya dengan cara bersabar dan menunaikan solat. Okey, sebab tu kita sebagai umat Islam ni wajib solat. Minta maaf, wajib solat. Okey, tersasul tadi, minta maaf ya. Okay, wajib solat walau apa keadaan sekalipun. Sekiranya kita tak dapat nak solat, kita kena ganti solat kita. Okay, jangan kita biarkan kita tinggal solat tanpa mengganti solat tu. Sebab solat ni wajib. Lagi-lagi kalau kita dah belajar, kita tahu tapi kita tak buat, na'udzubillah, kita akan berdosa besar lah. Okay, sebab bila dah hukum wajib ni, kita kena laksanakan, kita kena buat. Okey. Okey. Dan Allah galakkan juga kita sentiasa meminta pertolongan. Contoh dia dengan kita berdoa dan bersabar. Bila diuji dengan sesuatu kesusahan, kesedihan, kita bersabar. Okey, insya-Allah kita hanya mohon pertolongan pada Allah sahaja. Okey, apa sahaja kesusahan yang Allah timpakan, Allah uji kita, pasti ada jalan keluar. Jadi kita mohon sahaja, usaha. Insya-Allah Allah akan bantu. Okey, yang seterusnya apa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita? Okey, hendaklah sentiasa menanamkan sifat sabar dan redha atas
atas segala ketentuan yang berlaku. Kena sentiasa tanamkan sifat sabar dalam diri kita dan redha atas segala ketentuan yang berlaku. Redha, jangan salahkan sesiapa. Sekiranya ada berlaku sesuatu pada kita, jangan kita salahkan sesiapa, jangan kita salahkan Allah. Kita kena muhasabah diri apa yang telah kita buat. Mungkin ada sesuatu yang telah kita buat dan Allah tak suka. Jadi kita kena sentiasa muhasabah diri. Sebelum tidur kita muhasabah diri, daripada pagi sampai malam tu ada tak perkara yang kita buat tu menyakitkan hati mak ayah kita, okey, keluarga kita, ataupun dalam kita tak sedar tu ada dosa yang kita dah buat kepada Allah. Jadi kita kena sentiasa memohon keampunan kepada Allah. Okey, Allah suka dengan hamba-Nya yang sentiasa berserah pada Dia, minta tolong pada Dia, doa. Okey, doa ni adalah senjata orang mukmin. Jadi jangan tinggal berdoa. Apa-apa saja yang kita nak buat, kita kena pastikan kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, jangan tinggal doa. Banyak Islam ajar macam-macam doa. Jadi kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Okey, itu sahaja yang dapat Ustazah garap dalam video Ustazah untuk tajuk pertama kita, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Ustazah harap sikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kamu. Sekiranya kamu nak lebih faham, kamu boleh rujuk e-book. Okey, dan selepas tonton video Ustazah ini, bagi sesiapa yang belum buat tugasan yang Ustazah bagi tu, bolehlah buat. Okey, mungkin kamu belum buat tu sebab kamu tak dapat hadir masa kelas online semalam. Jadi bila dah tonton Ustazah punya video ni, Ustazah harap dapat membantu kamu lah untuk kamu melengkapkan soalan yang Ustazah beri. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.